Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut Lokman Nur Adam, usaha untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak tamat lagi. Belum selesai. Dan usaha masih diteruskan untuk menjatuhkan kerajaan dan juga Perdana Menteri. Dan ini akan diteruskan pada bulan Mac tahun depan, semasa Parlimen bersidang semula. Mengikut Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution, beliau juga berkata, usaha untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional akan diteruskan. Dan beliau kata memang ada majoriti, cukup majoriti untuk nak menjatuhkan kerajaan. Walaupun semasa pengundian bajet 2021 ataupun belanjawan 2021 gagal untuk disabotaj dan lebih kurang 29 pengundian termasuk pengundian terakhir semuanya berjaya. Ini tidak bermaknanya Muhyiddin mendapat sokongan. Hanya bajet itu sahaja yang mendapat sokongan, tetapi Muhyiddin masih tidak mendapat sokongan majoriti. Jadi kalau ikut kenyataan Lokman dan Saifuddin, mereka bersepakat. Maknanya, they agree yang kerajaan Muhyiddin ini atau kerajaan perikatan ini akan jatuh pada bulan Mac. Hari ini, Lim Kit Siang berkata satu konsensus baru ataupun perjanjian baru perlu diadakan di antara parti-parti di dalam Pakatan Harapan dan mereka masih terima Anwar Ibrahim sebagai opposition leader ataupun sebagai Prime Minister in waiting bagi Pakatan, tetapi satu perjanjian baru perlu dipersetujui. Apa dia perjanjian baru ataupun konsensus nasional or general agreement yang mereka perlu bersetuju atau dipersetujui, tidak dikatakan. Cuma Malaysia ni sudah teruk dan satu perjanjian baru perlu dipersetujui untuk menyelesaikan berbagai-bagai masalah yang Malaysia menghadapi. Tetapi itu hanya cakap politik sebab hanya slogan dan mereka tidak tidak nyata, tidak beritahu dengan terang apa dia perjanjian tersebut dan melibatkan apa dan sebagainya. Anyhow, message dari DAP, PKR dan berbagai-bagai pemimpin di dalam Pakatan Harapan ialah usaha untuk menjatuhkan kerajaan dan Perdana Menteri belum selesai, belum tamat, akan diteruskan dan akan pada bulan Mac tahun depan akan tercapai. Bermaknanya kerajaan jatuh, Muhyiddin jatuh pada bulan Mac tahun depan 2021. Tetapi kemungkinan besar Muhyiddin akan menghadap Tuanku Agong dan minta Agong perkenan supaya Parlimen dibubar pada bulan Mac. Ini bermaknanya Parlimen tidak akan bersidang pada bulan Mac tahun depan, tetapi Parlimen akan dibubar. Dan selepas pengumuman Parlimen dibubar, maka SPR ataupun EC akan menentukan bila pilihan raya akan diadakan. Dan pilihan raya mungkin boleh diadakan bulan Jun tahun depan ataupun lewat sikit Julai, Ogos ataupun September, bergantung kepada keadaan semasa itu, keadaan
COVID-19. Adakah selamat atau tak selamat untuk mengadakan pilihan raya umum yang ke-15? Dan tidak semesti pilihan raya mesti diadakan bulan April ataupun Mei. Jun pun boleh, sampai September pun boleh. Kalau sekiranya keadaan tidak membenarkan pilihan raya diadakan, maka boleh delay sikit hingga ke ujung tahun. So, usaha untuk menjatuhkan kerajaan dan menjatuhkan Muhyiddin melalui backdoor vote of no confidence ataupun undi tidak percaya di dalam parlimen, baik front door atau backdoor, tidak timbul. Sebab mungkin parlimen pun tidak akan bersidang pada bulan Mac. Apa yang akan berlaku, parlimen akan dibubar dan akan terserah kepada SPR untuk menentukan bila pilihan raya diadakan, dan SPR akan berunding dengan Kementerian Kesihatan untuk nak cari satu tarikh yang sesuai di mana tidak bahaya untuk pilihan raya diadakan. Kempen, ceramah dan sebagainya tidak akan diadakan sebab perintah berkurung ataupun restriction akan dilaksanakan, dan semua ceramah baik rally dan sebagainya memerlukan permit polis, dan sekiranya polis tidak memberi permit untuk nak berceramah ataupun rally atau berkumpul, maka semua orang perlu duduk di rumah. Jadi apa yang akan berlaku, parlimen akan dibubarkan, semua diperintah duduk di rumah. Kalau nak kempen pun, kempenlah melalui internet, melalui TV, melalui radio dan sebagainya, Facebook ke Twitter ke. Dan tidak boleh nak berkumpul beramai-ramai di luar rumah. Dan mungkin 2 minggu sebelum pilihan raya, polis akan beri beberapa permit untuk ceramah diadakan, dan selama 2 minggu pergilah berkempen sekiranya keadaan keselamatan membenarkan, ataupun berlakulah macam di England ini. Pilihan raya diumum, parlimen dibubar, semua orang duduk kat rumah. Kalau nak tengok pun TV, debate, dua atau 3 debate di antara Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang, dan pemimpin-pemimpin berbagai-bagai parti akan berdebat di TV 2-3 kali sahaja. Dan selepas itu pilihan raya diadakan. Tak adalah kempen lah, rally lah, ceramah lah dan sebagainya. Bubar parlimen. Tentukan tarikh mengundi, hari mengundi, keluar mengundi. That's all. Tak perlulah buat style Malaysia ni di mana beribu-ribu berkumpul. That is what may happen. Memandangkan keadaan keselamatan atau kesihatan tidak membenarkan kempen secara lama, style lama. Ini dikatakan Malaysia baru kan. Dalam Malaysia baru ni, era baru ni, semuanya kononnya baru, maka berpolitik pun cara baru, dan dalam keadaan keselamatan tidak membenarkan, maka we just go and vote and that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.